So yang keempat, saya tak sempat nak check homework awak ni, tapi lepas ni saya akan check Hari ni kita teruskan dulu. Okay, so inventories of 10,000 and 5,000 of bad debts are to be written off. So kita nak written off inventory dan juga bad debts. So bila nak written off inventories meningkat ke menurun, berkurang ke bertambah? Kenapa dia penting? Berkurang kan, okay. So berkurang, awak nak debit ke credit inventories? Debit ke credit inventories? Credit. Credit So awak just simply creditkan your inventories by how much? 10,000. 10,000. Okay. So bad debts. So apa kita nak buat dengan bad debts? Kita akan Kita nak write off. kita akan kredit. Tolak. Kita nak tolak. Tolak Okay. ni. Normal. Okay, saya nak tanya dulu entry. Kalau previously awak buat bad debts, apa entry untuk bad debts? Masa semester 2 ada belajar kan bad debts kan? Allowance for doubtful debts dengan bad debts. So apa entry untuk bad debts? Debit apa, kredit apa? Bad debts. Expensive. Debit Debit bad debts. Debit bad debts, expenses. Okay, credit account receivable So sebelum ni kalau kita ada bad debts, awak akan debitkan bad debts and then credit account receivable. So debit bad debts tu sama juga dengan seolah-olahnya awak debitkan sopol lah. Okay, debitkan sopol kan. Okay, itu waktu normal. Okay, tapi sekarang ni kita nak reconstruct our company. So maksud nak reconstruct ni ialah kita nak write off all the losses ni. So bila kita buat reconstruction, company ni seolah macam dia tidak ada profit ataupun loss. Sebab tu apa sahaja transaction dia akan pergi kepada capital reduction. Means that any gain or loss arising on this capital reconstruction ni, okay, company reconstruction dia akan pergi kepada capital reduction. Okay, for example macam contoh kan, bila awak reducekan nilai preference share daripada RM1 kepada 50 sen, adakah dia menguntungkan company atau mengurangkan merugikan company? Dia merugikan company. Merugikan company. Apa ni? Bad debt. Tak, saya tanya yang pertama, contoh kan, nilai preference share tu company turunkan daripada nilai RM1 kepada nilai 50 sen, adakah aktiviti ni merugikan company atau menguntungkan company? Merugikan. Betul, merugikan. Orang ni macam nak jawab je. Merugikan ke menguntungkan company apabila nilai preference share daripada RM1 merugikan? Okay, awak kena faham konsep dekat sini. Okay, actually nilai RM1 tu adalah apa yang shareholder bayar untuk dapatkan share. So shareholder kena bayar RM1 masa dia beli. Masa company issue share, shareholder bayar RM1. So now because of company keep on having losses, so company have to reduce the value of the share yang mana masa awak bayar dulu awak bayar RM1, now nilai per share awak dah jadi 50 sen. So yang rugi kat sini adalah shareholder. Tetapi company company untung. Sebab apa? Waktu dia jual share dulu RM1. So sekarang value share kalau kita nak bagi balik kepada shareholder adalah 50 sen. So transaction ini menguntungkan company. Sebab tu kalau awak nampak capital reduction dia duduk di sebelah kredit. Function capital reduction ni dia sama macam function gain or loss lah. Okay. So macam preference dividend in arrears pula. So kita terpaksa bayar dividen. So kalau dulu awak nak bayar dividen, awak debitkan retained earnings and then awak kreditkan dividen kan. So nampak tak kat sini? Instead of retained earnings, so kita debitkan capital reduction. Okay.
Okay, sama juga macam awak write off intangible asset. So awak write off intangible asset, company rugi. Okay, company rugi. So credit R&D, debit capital reduction. So kerugian kat situ. So kalau kita imagine Sopol, instead of capital reduction, you have to debit Sopol lah. Faham tak? Konsep dia konsep capital reduction ni adalah untuk recognize gain ataupun losses arising during capital reconstruction ni activity. Okay, so sama juga kat sini bila kita write off inventories, company akan rugi dan inventories akan berkurang. So credit inventories, debit capital reduction. Whereas untuk bad debts, kalau normally kita akan debitkan bad debts ataupun expenses, Sopol kita kreditkan account receivable. Okay, so since sekarang ni kita tak ada bad debts tu, kita tak boleh nak debitkan bad debts, okay, ataupun Sopol. So instead of debit bad debt ataupun Sopol, kita akan debitkan capital reduction dan kita tetap akan kreditkan accounts receivable lah. Account receivable tetap akan berkurang. So kreditkan account receivable. Cumanya debit tu kita tak boleh nak debit bad debts expenses sebab expenses tak wujud lagi waktu ni. So kita tak boleh nak masuk ke dalam account Sopol. So instead of bad debts expenses ataupun Sopol, awak akan debitkan capital reduction. Faham? Faham, madam? Faham, madam. Okay. So capital reduction 15. Madam, Ya? kreditkan account receivable sebab bad debt tu baru recognize and bad debt menggunakan account receivable ke? Betul. Okay. Okay, so bad debt always reduce account receivable. Tak kira lah dalam normal situation ke ataupun sekarang pun dia tetap akan mengurangkan account receivable. Cumanya kita nak recognize loss dekat Sopol ke ataupun expenses dekat Sopol atau macam mana. So since benda ni adalah because of capital reconstruction punya activity, so instead of Sopol kita pergi capital reduction. Okay, sebab kita tak boleh ada expenses tu. Okay. So yang kelima, fair value of the assets are as follows. Okay, fair value of assets are as follows. Jadi ini adalah fair value dia. Okay, this is the fair value. Okay, this is the fair value. Okay, so apa yang awak nak buat, awak compare fair value dengan book value ataupun carrying value. So mana dapat carrying value? Carrying value yang berada dekat atas ni lah. Okay, this is the carrying value dia. Land and building berapa tu? 200. Okay, land and building 200. Okay, saya ingat gambar saya. Land and building, dia tak mau turun. Okay, land and building 200. Motor vehicle 500. Fixtures and fitting 35. Okay, apa lagi yang dia value tu? Investment 30. Okay, motor vehicle tak ada. So ni item yang dia value lah. So compare. So land and building value dia berapa? Land and building value dia 200,000 carrying value. Okay. Carrying value 200,000. Fixtures and fitting carrying value 35. Investment carrying value 30. Okay. Tak nampak Nampak ke? Nampak. Nampak boleh nampak Tak nampak cakap. Okay, so awak compare yang ini fair value. This is the fair value. So compare dengan carrying value. Carrying value nak ambil mana? Ambil daripada Shopee. So compare tengok sama ada dia increase ataupun decrease. So tengok increase atau decrease. Macam contoh land and building. Increase ke decrease? Increase ke decrease? Okay, decrease. Decrease. Increase? Increase. Betul lah.
Increase. Macam mana nak tahu increase ke decrease? Awak tengok daripada CV kepada fair value. Perubahan harga daripada CV kepada fair value, ataupun saya letak CV tepi lah, nampak sikit. Okay, so CV kepada FV. Okay, 200. Sensitif sangat tak ada kenapa ni. Okay. So CV kepada FV So CV awak 200. Lepas tu 35, 30. Okay, so tengok dia punya penambahan ataupun pengurangan. Okay, so land and building daripada 200 kepada 235. So tambah ke kurang? Tambah. Okay, tambah 35. 5,000. Fixtures and fitting daripada 35 kepada 30. Berkurang. Berkurang 5. And then ni? Bertambah. Tambah. Okay, then awak terjemahkan tambah tolak ni ke dalam journal entry. So, untuk land and building, increase by 35,000. Kita nak debit ke kredit? Debit. 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 Okay. So, debit land and building 35. Untuk furniture and fitting, debit ke kredit? Kredit. Kredit. Kredit sebab dia berkurang. So berkurang. Untuk investment, Kredit. debit sebab dia bertambah. Okay. Oh, Aset debit. bertambah? Debit lah, aset bertambah. Aset bertambah. Tambah aset lagi, Madam, debit. Kalau Ya. saya buat satu tak boleh? Salah satu pun boleh, tak ada masalah. Debit land building, credit capital reduction. Debit capital reduction, credit furniture and fitting. Debit investment, credit capital reduction. Okay, so nampak tak konsep dia? Kalau awak buat satu persatu, awak akan nampak capital reduction tu punya konsep rugi, untung rugi tu kan. For example, debit land and building, credit capital reduction. So, itu menunjukkan keuntungan bagi pihak company lah. Sebab apa? Value land and building dah increase. That's why capital reduction dia duduk di sebelah credit. Faham? Okay, itu kalau awak buat Madam. ya. Contohnya macam kalau kan land and building dengan investment kan dah debit. So boleh lah buat, gabungkan nilai tu. Lepas tu kredit, capital reduction boleh macam tu kan. Okay, madam. Tapi kalau saya senang awak buat je dulu semua. So then awak balance off lah. Balance off untuk capital reduction dia berapa? 35, 37, 5, 32 kredit lagi. So credit capital reduction 32. Betul? Betul madam. Okay. As long as awak punya double entry balance. Okay. Faham? Faham madam. Faham. Alright. Okay, next yang D. Okay, D. Okay, D, the directors agreed to accept ordinary shares in place. So dia accept apa? Ordinary shares in place of their loans. Okay, and also agreed to subscribe for 40,000 worth of ordinary shares of 25 cent per share. So dekat sini ada dua transaction. Transaction yang pertama, dia bersetuju untuk
terima ordinary shares menggantikan loan. So company ni problem, tak ada duit nak bayar directors loan. So apa dia buat? Dia agree dengan company untuk exchange lah. So dia convert loan dia kepada share. So maknanya company tak payah bayar lagi lah loan tu. Okay. Memadai dengan company bagi share kepada directors. So consider done lah loan dia. Okay, yang kedua dia agree untuk subscribe share. Subscribe share ni sama macam dia subscribe new shares lah, new shares issued by the company. So seolah-olahnya company issue share kepada directors bernilai RM40,000 in total, which is per unit 25 cent per share. Okay. So apa transaction dia? Okay. So first one kita tengok dia convert daripada directors loan. Okay, directors loan tukar menjadi ordinary share. So dia tak bagi nisbah, bermakna nilai directors loan sama dengan nilai share. Okay, so berapa directors loan? Okay, this one kan, directors loan 20,000. Okay, so directors loan 20,000 bersamaan dengan share pun 20,000 lah sebab dia tak ada bagi nisbah. So kalau for example dia kata for every RM2 directors loan, 1 ordinary share, then awak kena calculate lah. So macam ni dia tak ada bagi nisbah, so kita convert 20,000 share kepada 20,000 directors loan kepada 20,000 share. Okay, nilai yang sama. Okay, so now directors loan kita convert pada ordinary share. So what happened to directors loan? Directors loan increase or decrease? Decrease. Decrease. So yang ini akan decrease. Ordinary share bertambah ke berkurang bila kita issue ordinary shares untuk menggantikan directors loan? Bertambah. Bertambah. So account directors loan kita nak debit ke nak credit? Kita debit. Directors loan nature dia credit ke debit? Credit. Credit sebab dia liabilities. So liabilities berkurang, so awak debitkan. Debit the directors loan sebanyak ni lah 20k ni. And then ordinary share bertambah, kita nak debit ke credit? Kita kredit. Credit ordinary share capital bersamaan 20 juga. So balance ke tak balance? Balance. Balance. So kalau balance tak perlu capital reduction. If let's say tak balance, then only awak tambah kat situ capital reduction. Maksudnya kat sini proses peralihan daripada directors loan kepada ordinary share tak memberikan sebarang keuntungan ataupun kerugian kepada company. Kenapa? Sebab walaupun dia tak perlu bayar loan sebanyak 20,000 tapi dalam masa yang sama dia kena keluarkan share 20,000. Tapi kalau contoh directors loan tu 20,000 tapi company cuma issue share sebanyak 15,000. So kat situ dia write off semua loan sebanyak 20,000 dengan cara issue share sebanyak 15,000 sahaja. So bermakna company untung ke rugi? Company untung ke rugi? Rugi. Contoh directors loan tu company write off semua sekali 20,000 dan dia gantikan dengan 15,000 ordinary share. So company untung ke company rugi? Untung sebab nanti reduction tu dekat kredit Untung sebab apa? Company hutang 20,000 dengan director. Tapi in return company cuma perlu bayar 15,000 berbentuk share. So lagi 5,000 tu company untung lah, kira macam diskaun lah. Faham? Faham tak? Dan kalau kita terjemah dalam bentuk journal entry pun memang nampak dia punya untung sebab directors loan awak write off 20,000, kemudian awak issue ordinary share sebanyak 15,000, so baki lagi 5,000 akan pergi kredit capital reduction. So bila kredit ni nampak tak untung kat sini. Okay? Faham Madam. Ya. Kiranya ni contoh lah kan? Contoh kan? Contoh. Ya madam. Saya cari. Tapi boleh jadi dalam soalan lah. Okay madam.
Okay. Okay, next. E. So E, what happened? Cost of reconstruction amounted to 2,000. So cost, so dia buat reconstruction ada cost. Maybe dia bayar lawyer fees ke apa, fees ke kan. Okay, so itu adalah cost. So kalau dalam normal situasi, bila kita ada incur cost, ya. Yang new share tahu apa New share, ni new share? Yang agree to subscribe. Oh, yelah. Dia issue share kan. Issue share buat normal entry lah issue share. Dah belajar kan? Sign for. Cepat je. Macam mana nak issue share? Debit bank. Debit bank. Credit ordinary share. Credit ordinary share. So debit bank, credit ordinary share sebanyak 40,000. Kena kali 0.25. Tak payah RM, dia tak bagi tahu unit. Dia cakap terus agree to subscribe for 40,000 worth of ordinary share of 25 cent each. So dia tak cakap unit. Unit awak kena cari sendiri. Macam mana nak cari sendiri? RM 40k bahagi 25 sen. Yes. Dan awak dapatlah unit dia berapa. Ini akan tambah dekat Shopee lah kan madam Ya betul. Effect kat Shopee. Okay. So nanti unit dia akan bertambah lah kat sini. Okay. Alright. Okay. E. Okay, so cost of reconstruction. So expenses incurred. So biasa kalau normal transaction untuk expenses, apa entry dia? Contoh brokerage fees kan, awak buat brokerage fees. So apa debit double entry dia? Debit Bank. fees, credit bank. Debit fees, credit Credit Bank. bank kan, debit brokerage fees ataupun sopol, credit bank, itu kalau normal. So sekarang ni kita tengah buat capital reduction. So transaction yang sopol kita gantikan dengan capital reduction. So akan debitkan capital reduction, bank tetap bank lah, kita kena bayar. So kreditkan bank sebanyak 2,000. Faham? Faham semua? Okay, then subsequently the following transactions took place. Trade investment was sold for 32,000. So trade investment was sold for 32,000. Disposal. So awak dah belajar kan disposal FA2. So macam mana nak buat treatment untuk disposal cepat. Keluarkan double entry untuk disposal. Keluarkan double entry untuk disposal. Dia dispose investment for 32. So apa double entry dia? Credit investment. Credit investment. Debit bank. Itu je. Berapa credit investment, berapa credit debit bank? Debit bank 32,000. 32,000. Debit bank 32,000. Madam, kan investment kan trade investment ni kan dekat fair value pun 32,000. So macam ni ambil fair value lah Ambil yang latest lah value dia. Dah berubah. Awak dah increase tadi sebab kalau once awak dah debitkan investment bermakna nilainya akan bertambah kat sini. Nilai akan bertambah. Once awak debit. Okay, so now nilai dia bukan lagi 30, dah jadi 32. So, kita nak credit investment berapa? Kredit 32. Kreditkan 32. Okay, kreditkan 32. Sebab dia dah berubah lah kat sini Berubah, investment awak dah tambah 2,000 tadi. So, dah jadi 32. So, nilai investment yang kita nak write off ataupun nak jual, nak dispose adalah 32.
So ada tak gain or loss on disposal? Ada. Ada madam. Tak ada. Kalau ada, then awak akan letak capital reduction. Faham? Faham madam. Faham? Okay. Katalah let's say kita tak ada tadi investment ni. Investment tak revalue. So dia maintain nilai asal 30,000. So bila dia maintain nilai asal 30,000, awak dispose investment. So bila disposal, untuk siapa yang tak ingat, kita refresh balik semula. Bila disposal, awak kena ambil tahu 3 benda. Okay, selling price dia berapa, carrying value berapa. Okay, so from selling price dan carrying value awak dapat gain ataupun loss lah. So soalan mungkin dia akan bagi selling price dengan gain. Mungkin dia bagi carrying value dengan gain. Okay, so depend lah apa information yang awak ada. So dekat sini kita ada selling price dia dah bagi tahu 32. Carrying value awak tahu daripada Shopee. So katalah tak ada perubahan tadi 30. So daripada sini awak dapat gain sebanyak 2,000, betul? So transaction dia, selling price awak akan pergi ke bank. Carrying value awak akan record the asset tu sendiri. Okay, asset tu sendirilah. Okay, investment ke, furniture and fitting ke and whatsoever. So gain or loss on disposal awak akan pergi ke capital reduction. Okay, dalam case ni. Tapi kalau dalam normal case awak akan pergi ke SOPOL lah. Okay, so bank kita dapat duit awak masuk, debitkan bank. Okay, asset kita dah jual, so kita akan dispose the asset, tutup asset, asset berkurang, so credit investment. Dan balance in between dia dua ni, kalau awak tak buat pun calculation yang ini, so bila awak prepare saja entry, debit bank 32, creditkan asset 30, automatic awak akan dapat awak punya gain or loss on disposal. Okay, so that gain or loss on disposal tu akan pergi kepada capital reduction. So debit dah ada 32, credit ada 30, so kita perlukan another credit of 2. Okay, another 2,000 lagi lah. Faham? Ini kalau. Okay, yang normal case lah, tapi untuk jawapan ini adalah awak debit bank 32. Jawapan sebenar dia debit bank 32, credit investment 32 juga. Okay? Okay. Next. Okay. Contingent liability materialize to the amount stated and the company settle the full amount. Okay, get back to contingent liability. Itu saya dah tanya apa itu contingent liability. Siapa dah ada jawapan tak apa itu contingent liability? Setakat ni tak ada lagi madam. Zaman canggih-manggih ni tak boleh Google. Apa dia contingent liability? Cepat Google. Google cari apa itu contingent liability. Liability yang akan berlaku pada masa depan. Liability yang akan berlaku pada masa depan. Okay. Lain? Contoh ada contoh. Contoh dia macam berdasarkan Google lah. Pending lawsuits. Apa ni madam? Pending lawsuit. Yup, betul. Ni betul? Google. Lepas tu Betul. ada honoring product warranties. Betul? And then ada pending investigation.
Okay, senang cerita contingent liability ni ialah liability yang yang masih kita sedang macam nak cakap liability luar jangka lah, maksud liability yang kita nak kata expect. Dia macam accruals adalah liability yang awak tahu nilai dia berapa amount. Okay, itu accruals. Contingent liability ni lebih kepada liability yang kita expect tapi kita tak tahu berapa nilai dia. Dan kita tak tahu bila kita akan incur that liability. Awak ada 3 benda tau. Accruals, Prepaid. provision, contingent liabilities. Ni semua bawah liability lah ni. Okay, prepaid tu dah masuk bawah lain. So accruals ni awak tahu berapa nilai dia yang awak masih belum bayar dan bila dia due sepatutnya. Sebab tu dia jadi accruals. Contoh bill tu awak perlu bayar at the end of the month tapi awak tak bayar lagi. Berapa bill dia awak tahu, so that is accrual lah. Okay, that is accrual. Okay, provision adalah liability yang kita tahu kita akan incur that liability tapi kita tak tahu berapa nilai dia. Kita hanya boleh estimate sahaja. So that is provision. Okay, itu adalah provision. Nilai yang kita tak tahulah, kita hanya estimate sahaja. Sekejap Hello? Okay. So accruals awak dah tahu amount, awak tahu tarikh bila nak bayar. Provision kita tahu dia kita akan bayar, cuma amount dia kita estimate sahaja. Okay. Contingent liability contingent liability amount yang kita just baru jangka lah, kita jangka sahaja. Tapi kita tak confirm. Tak confirm benda tu kita akan kena bayar. Contoh tadi macam pending legal court case kan. Contoh company disaman. Okay, company disaman. So kita based on nasihat peguam, probability sama ada kita akan menang kes ataupun kita akan kalah kes tersebut. Okay, kita akan menang kes atau kita akan kalah kes tersebut. So awak dengar ke?
Dengar madam. Okay, Dengar. korang tiba-tiba tadi tak ada. Okay, so depend on court case tu, probability sama ada kita akan menang atau kalah. So kalau kita menang, bermakna kita tak perlu bayar pampasan. So tak adalah contingent liability kat situ, tak jadilah liability-nya. Okay, kalau kita probability kita akan kalah, so dia akan jadi adalah pampasan yang perlu kita bayar. Itu maksud contingent liability. Dia akan berpindah menjadi provision apabila confirm court decide yang awak kalah. Then you have to pay. Macam tu. Okay, so that is concept of contingent liabilities lah. Maknanya kita expect sahaja. Kita baru expect. So based on lawyer punya ni, dia kata mungkin awak akan kalah lah case dan akan kena bayar pampasan sebanyak berapa. So dia bagi estimation. So kat situ amount pun kita baru estimate, dan whether we really have to pay or not is depend on the actual decision made during the court case nanti. So sebab tu dia panggil contingent liability. So kita baru estimate sahaja. Okay? Faham So contingent liability ni dia tak akan ada dekat, so macam accrual awak akan masukkan dekat dalam current liabilities lah. Provision awak akan masuk sama ada dekat current liabilities ataupun long term liabilities Okay, so untuk contingent liabilities dia hanya appear dalam notes to the account sahaja. Maknanya kita akan stated dekat dalam notes bahawasanya company ada court case, so kemungkinan akan perlu bayar pampasan how much. So dia tak effect dalam financial statement. So liability tu tak appear dalam financial statement, bermakna belum menjadi tanggungjawab company to pay for the liability tu. Tu konsep contingent liability. Sebab tu kalau awak tengok kat sini pun dia hanya appear dalam notes ni, dekat notes, sebab dia belum jadi liability. It is not the obligation, okay, for the company to pay yet. Okay, the amount lah, cuma dia expect sahaja. Okay, then when there is a statement kat sini, contingent liability materialize. Okay, bila ada statement yang mengatakan contingent liability materialize, then that contingent liability dah become obligation to the company. So bila dia kata contingent liability materialize, so apa kita nak buat? So then baru kita recognize contingent liability ni masuk dalam SOP lah bila dia materialize. So sebagai kita punya liability. So macam mana kita nak masuk dia sebagai liability? So awak akan debit liability bertambah, awak debit ke kredit? Credit. Credit. So awak akan kreditkan contingent liabilities. Dia kata semua kan. Dia kata contingent liability materialize to the amount stated. So maknanya apa yang dia expect tu betul. So berapa amount stated? Amount stated dia 30k. So awak pun masukkan 30k. Kadang-kadang amount dia boleh berubah sebab yang itu kita hanya estimate sahaja. So mungkin realnya bila court decide mungkin lebih tinggi atau mungkin lebih rendah. So contingent liability bila dia materialize, awak terus recognize ke dalam financial statement, kreditkan contingent liability sebanyak amount yang dia bagi tahulah, 30,000. So apa yang kita nak debitkan? So biasa kalau dalam normal situation, kita jadikan dia provision tu, awak kredit provision, awak akan debitkan increase in provision lah, lebih kurang macam tu, ataupun dalam SOPOL, masuk dalam belanja. Tapi sebab ni bawah kita punya capital reduction, so awak debitkan capital reduction. Okay, 30,000. Okay, faham? Faham madam?
Okay, and then once dia kata the company settle the full amount, so dah recognize dalam financial statement and then they pay. So awak settle lah, settle ataupun pay. So bayarlah contingent liability tadi. So cara nak bayar dia, debit apa, kredit apa? Debit apa, kredit apa? Credit bank. Credit bank. Debit contingent. So debit balik contingent liabilities. Okay, faham? Faham, madam? Ataupun kita boleh net off terus. Kalau macam contoh soalan ni kan, dia cakap materialize dan settle. So maknanya berlaku dua-dua serentak, kita boleh net off terus kepada, so kita abaikan je contingent liabilities ni, kita just tinggal dua ni. Okay, so kalau awak net off, materialize and paid, boleh je terus buat debit. Debit, apa dah nama, capital reduction. Credit bank pun boleh. Okay, Okay, madam. faham? Ada Faham. soalan? Tapi buat assessing boleh, madam kan? Tak kisah Boleh. kan? Okay, madam. Ya, ya. Ada soalan? Ada soalan? Tiada, madam. Yang lain? Tiada, madam. Tak ada, madam. Okay, kalau tak ada, kita buat soalan 7.2. Sekejap, Madam, Ya? kiranya chapter ni just belajar journal entry, lepas tu masukkan dalam soft P lah. Okay, madam. Senang je. 10% boleh score untuk quiz test. Okay. Internet.
Okay. Buka 7.2 7.2. Add-on ni. Baca dulu sambil-sambil saya nak masukkan nama awak ni. Baca item-item je. Okay, saya nak awak isi jawapan dalam ni. Ya, Syahir, awak raise hand ke? Kenapa? Sorry madam, tertekan tadi. Oh, tertekan. Ingat tak puas hati ni. Okay, ni saya ada bagi file